Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sama ada di rumah ataupun di mana saja. Hari ini kita bersiaran secara langsung dari studio Sri Pentas TV3 dalam rancangan kegemaran anda Al-Kuliah. Jadi dalam puan-puan seperti biasa, topik-topik kita makin mengancam dan makin mencabar dari minggu ke minggu, dan pada hari ini, pada petang ini yang sungguh mulia, sungguh barakah, petang Jumaat. Dalam perempuan hari ini kita bercerita tentang satu topik yang memang di rumah ada benda-benda ini, di pejabat ada benda-benda ini, iaitu tentang akhlak dalam maya. Jadi bila sebut akhlak dalam maya ni jangan tambah apa ya, jangan tambah pula akhlak dalam maya karin ya. Akhlak dalam maya saja. Maya itu ialah alam yang begitu luas sebenarnya, tapi kita boleh berkomunikasi dengan ramai orang di mana-mana tempat tanpa mengira batasan sempadan, tapi dalam masa begitu singkat sekali. Apapun, saya mengucapkan tahniah kepada penonton-penonton yang hadir ke studio pada petang ini daripada Port Dickson jauh tu, iaitu Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia, daerah Port Dickson, satu-satunya lembaga yang saya tak takut. Assalamualaikum semua. Kalau lembaga lain saya takut tuan-tuan dia melompat kan. Dan bersama dengan saya sebagai panelis pada petang ini yang berbahagia Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Tuan Padang, iaitu seorang pendakwah yang makin memuncak naik namanya di persada dakwah kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kaifa haluka? Masa al-khair. Super sama Ustaz, alhamdulillah. Ya, orang Ganu kita, orang asyik dagang. Jadi dalam perempuan yang dirahmati Allah, tajuk kita ialah akhlak dalam maya. Jadi anda yang suka sangat orang kata apa melayari internet ke, orang kata apa masuk ke alam maya, alam cyber, anda duduk di kaca TV, kita lihat apakah akhlak-akhlaknya supaya kita dapat terima yang baik dan hantar pun yang baik kepada orang. Kita berkongsi yang terbaik insya-Allah. Bagi pembuka tirai Ustaz, bila kita sebut IT ni, Islam tidak larang IT. Malah Islam menggalakkan pula kita menguasai ilmu IT. Kalau di Terengganu Ustaz, negeri Ustaz dan negeri saya, IT tersebut ialah ibu tunggal. Bukan ibu tunggal Ustaz. Information technology. Islam menggalakkan dan dia sebagai medium untuk berdakwah. Jadi Ustaz barangkali boleh berdakwah sampai ke Amerika, sampai ke Jepun, nasihatkan orang Jepun supaya bersabar di atas musibah kan, contohnya. Jadi boleh tak Ustaz terangkan kelebihan kita menguasai ilmu seperti ini berdasarkan firman dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang dikasihi sahabat saya Ustaz Fauzi, penonton di studio dan pada semua penonton di rumah, warga Al-Kuliah dari rumah masing-masing. Alhamdulillah, tahniah pilih majlis ilmu petang-petang Jumaat ini, moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Fauzi sebut tadi ayat nombor 11 surah Al-Mujadalah, ada ayat kata Al-Mujadilah, tak apalah. Itulah firman Allah. Ayat tu agak panjang tapi yang berkait dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu ayat dia. Allah mengangkat darjat satu golongan manusia. Ini Quran sebut. Ada dua sifat. Alladhina amanu wa utul ilma darajat. Orang beriman dan diberi ilmu. Dasarkan ayat tadi, Ustaz Fauzi sebut bahawa teknologi maklumat IT ini adalah satu ilmu, perkembangan ilmu dan teknologi. Islam sangat menggalakkan kita mengkaji ilmu, menambahkan ilmu dan memanfaatkan ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, ilmu-ilmu dari luar Mekah pun baginda terima. Ilmu-ilmu dari luar Madinah pun baginda terima dan manfaatkan ilmu. Contoh, dalam perang Badar, dalam perang Khandaq. Dalam peperangan Khandaq, ada sahabat datang dari luar Madinah bagi ilmu strategi perang. Sahabat tu nama dia Salman. Salman apa? Bukan Khan makcik kan? Salman Al-Farisi. Salman yang berasal dari negeri Parsi. Dia bawa ilmu strategi perang. Jadi Rasulullah mengajar pada kita, mana-mana ilmu yang bermanfaat, tak kiralah datang dari mana pun, boleh manfaat untuk Islam, silakan. Termasuk dalam ilmu IT ni. Dan kalau kita kaji dalam Al-Quran, banyak-banyak doa ada dalam Quran. Hanya satu sahaja Allah ajar Nabi Muhammad doa minta tambah. Satu perkara je yang kita kena minta tambah. Ini yang Quran ajar. Tambah apa?
bukan tambah nasi, bukan tambah harta, bukan tambah anak, bukan tambah emak anak kan. Wa qur rabbi zidni ilma. Yang Nabi ajar minta tambah ilmu. Antara ilmu yang kita nak belajar, nak manfaatkan termasuklah ilmu IT ni. Bukan ibu tadi. Information technology. Teknologi maklumat. Islam menggalakkan kita memanfaatkannya. Walau bagaimanapun ada adab-adab. Ada disiplin yang mesti kita jaga dan kita gunakan sepanjang kita nak menggunakan information technology ini. Sebab sifat Islam dia tidak menghalang. Mana-mana yang boleh dimanfaatkan, silakan. IT seumpama pisau. Pisau, kalau kita guna dengan baik, dapat manfaat lah. Nak potong ikan, potong sayur, buat apa pergi pisau? Potong-potong je lah kalau pisau. Potong yang baik. Makanan boleh makan, boleh memasak, manfaatkan pisau tersebut. Tapi sekiranya kalau pisau digunakan untuk membunuh, mencederakan orang, maka hasilnya negatif. Demikianlah dengan IT hari ini. Ia seumpama pisau. Gunakanlah IT untuk potong sayur. Gunakanlah IT untuk buat makanan. Gunakanlah IT bahkan bukan saja untuk berdakwah dan menyebarkan ilmu. IT sangat bermanfaat untuk dalam bisnes. Promosi barang, sebar banner network dan sebagainya. Islam sangat menggalakkan dengan syarat kita jaga adab dan disiplinnya, insya-Allah. Okey, itulah sebenarnya Islam menggalakkan kita cari ilmu, timba ilmu sebanyak mungkin sebab ilmu itu tidak ada tepiannya. Dan Imam Syafi'i pernah sebut ya, bila aku belajar satu ilmu, aku rasa makin jahil. Makin jahil, bukan makin pandai. Makin jahil, artinya banyak yang kita tak tahu daripada yang kita tahu sebenarnya. Jadi Ustaz bila sebut tentang akhlak dalam maya ini, yang begitu luas ni Ustaz. Kadang-kadang kita buka ya, orang kata internet Ustaz, macam-macam kita terima. Buka je, kadang-kadang gambar tu dah ada gambar. Yang pakai seluar Gusti pun ada. Contohlah Ustaz ya. Jadi Ustaz kadang-kadang kita terima maklumat tu Ustaz, kita terdedah bermacam-macam maklumat. Ada yang baik. Yang baik tu ada. Kadang-kadang kita boleh muat turun katalah fatwa-fatwa tentang isap rokok katakanlah yang jenis-jenis isap perokok tegar ni. Isap rokok tegar ni. Dia nak tengok fatwa rokok. Ada ke tak ada fatwa rokok, dia pun boleh muat tengok dalam internet katakanlah. Pergi kat fatwa-fatwa. Bagus macam tu Ustaz. Tapi kadang-kadang cari hak tak bagus ni. Bas pun mudah. Tekan je. Keluar benda tu Ustaz. Hak tak patut keluar tu. Jadi nak tanya Ustaz, macam mana yang perlu ada pada diri kita ni? Kekuatan-kekuatan untuk tidak buka yang tak bagus tu. Jangan buka itu. Kita buka bagus-bagus. Apa kekuatan yang perlu ada silakan Ustaz? Ramai di kalangan kita yang begitu berhati-hati apabila dia tengok masuk supermarket ke mana-mana ada CCTV. CCTV tu. Kalau yang bekerja di pejabat dia, bos ada ataupun CCTV ada, dia begitu tekun bekerja. Orang beriman, dia ada CCTV Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah malaikat-malaikat yang mencatat segala amalan dia, apa yang dia buat, dan yang asasnya ialah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bab ini bukan saja orang yang nak guna IT ni, tapi orang yang di pejabat, dalam kerja, dalam berniaga, apabila ada iman, dia ada internal police. Dia ada polis dalaman sendiri yang mengawal diri dia. Walaupun dia duduk dalam bilik, mak ayah dia tak ada, dia guna wifi je. Guna wifi dalam bilik, mak ayah tak ada. Dia tak kisah mak ayah ada ke tak ada, tapi dia faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Dalam ayat dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini we seal, kami tutup mulut manusia. Tak boleh nak bagi excuse dah. Saya tak tengok, saya tak tekan, saya tak buka web tu. No excuse. Yang bercakap apa? Wa tukallimuna aydihim, tangan yang bercakap. Ya Allah, saya lah yang tekan www. Nah, saya lah yang chatting taik ni, you ni cantik lah pakai baju warna hijau muda contohlah kan. Boleh berkenalan, boleh bagi Facebook, add lah saya kan. Saya berkenal baju warna hijau muda dari Port Dickson contoh. Contoh. Jadi ketika itu dia faham apa yang dia nak taik, apa yang dia nak forward, apa yang dia nak buka, nak tengok, semua Allah Maha
mengetahui. Dan selain itu, selain daripada yang Ustaz sebut tadi gambar, selain daripada gambar, juga tentang ilmu-ilmu, tentang fatwa tadi. Fatwa-fatwa ataupun ilmu-ilmu yang kita nak perolehi daripada IT ataupun dari internet ni cukup kena berhati-hati. Sebagaimana kita nak berguru, ada kadang-kadang yang guru-guru jadian. Guru jadian, makna dari segi ilmu bukan dengan dia berguru. Ilmu yang dia perolehi itu sekadar dia baca-baca kemudian dia buat-buat jadi guru. Islam mengajar pada kita supaya berhati-hati dalam menimba ilmu. Kata Ibnu Mubarak dalam muqaddimah Sahih al-Bukhari. Kata Ibnu Mubarak, al-isnadu minad din. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kata Ibnu Mubarak, al-isnad, sanad. Sanad ilmu. Maknanya kita belajar dari siapa? Ambil dari siapa? Ambil dari siapa? Itu adalah sebahagian dari agama kita. Kalaulah tidak kerana sanad, ilmu sanad ni the narration. Kita terima dari sini, dari sini, dari sini. Itu sebahagian dari agama. Jadi kita nak terima ilmu, kita kena cek dengan siapa kita terima. Sekiranya tidak ada ilmu sanad ini, kata Ibnu Mubarak, manusia akan cakap apa saja yang dia nak cakap. Dia kata ilmu ni dia dapat. Dia ambil dari internet je. Dia klik. Tak tahu dari mana. Kadang-kadang yang orang post di wall dalam Facebook, dia pun buat jadi hujah. Boleh kita ambil maklumat tetapi ada disiplin yang kita kena jaga. Kalau hadis, dia kata, qala Rasulullah bersabda begini. Tengok dari mana hadis itu, siapa yang meriwayatkannya. Bahkan kadang-kadang ada yang sebut, Ustaz, ayat Quran boleh kata. Ayat Quran. Kan, tapi sebenarnya bukan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disiplin-disiplin yang mesti kita jaga. Yang pertama, kita rasa kewujudan Allah. Allah sentiasa mengawasi. Yang kedua itu dari segi nak terima fatwa-fatwa ataupun ilmu-ilmu tadi. Ya. Okey Ustaz, itulah tuan perempuan tentang kupasan Ustaz tentang harusnya kita ada kekuatan itu berhati-hati dengan maklumat yang kita terima. Tapi dulu apa pun kita berehat seketika dan jangan ke mana sebab ada kejutan yang Ustaz akan buat sebentar nanti. بك خير الخلق كلهم مولاي صل. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda. Memang nak dengar kejutan-kejutan dan kezutan-kezutan yang akan diberitahu oleh Ustaz kita, Ustaz Sheikh Nur Hisham ya, pada petang ini tentang akhlak dalam maya kita. Jadi saya rasa tak ceria kalau kita tak buka peluang untuk Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Daerah Port Dickson tanyakan soalan kepada kami. Kita gasak pula dia. Silakan Datin, kalau ada soalan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Datin Hajah Siti Fatimah binti Ismail, pengerusi Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Daerah Port Dickson, ingin mengajukan satu soalan. Ustaz, ada kalanya bila kita layar internet untuk dapatkan maklumat, keluarlah macam-macam info. Ada yang elok dan ada yang buruk. Tapi sebab nak dapatkan maklumat, kita terpaksa tengok semua itu. Apa pandangan Ustaz? Okey, terima kasih Datin. Ini kadang-kadang Ustaz bukan kata Datin saja, saya sendiri pun Ustaz kadang-kadang nak dapatkan dia punya line tu lambat Ustaz kan. Kita buka tu kadang-kadang ada perempuan dedah aurat, duduk tenggek macam tu kan. Kita pun tengoklah kan. Tapi Ustaz, yalah nak tunggu benda tu beralih, buka yang apa yang kita nak tu, naik masa lama juga kita tertengok benda tu Ustaz. Bukan nak tengok tapi tertengok. Jadi boleh tak Ustaz bagi fatwa sikit tentang masalah tertengok itu? Silakan. Saya bukan mufti untuk bagi fatwa. Walau bagaimanapun kita kena fahami perancangan syaitan yang pertama. Yang kedua, perancangan Yahudi dan Nasrani yang nak merosakkan umat Islam. Mereka kadang-kadang ada web-web yang ilmiah. Lama-lama web ataupun YouTube, ada Islamic YouTube pun ada yang menghimpunkan perkara-perkara ilmiah. Tetapi perancangan jahat Yahudi ini mereka cuba untuk selitkan. Bukan saja orang bertenggek, kan? Orang bertenggek atas orang pun kadang-kadang orang berbagai bentuk. Dan ini perlu kekuatan kita sendiri. Perlu kekuatan dalam nak mengharungi. Kita nak ambil yang baik, yang tak baik itu kita nak tolak ke tepi. Seorang ulama ketika saya di Mekah dulu waktu belajar di sana, ada seorang ulama cerita pengalaman beliau
dijemput untuk berceramah biasalah di sebuah masjid. Selesai ceramah, biasalah dia dah makan sekali. Kebetulan dia bersembang dengan imam masjid tersebut. Datang anak lelaki pada imam tu umur 9 tahun. Lalu sembang, imam ni bagi tahu, Tuan Syekh, anak saya ni dia hafal Quran banyak. Jadi biasalah di Arab sana mereka umur 9-10 tahun ni dah 30 juzuk kadang-kadang. Jadi Syekh ni, cara ulama sana mereka bergurau, mereka bertanya, boleh baca surah ni? Suruhlah. Lalu anak 9 tahun ni baca dengan lancar. Boleh baca surah ni? Boleh baca. Betulan dia baca surah Nur. Nur, suratun anzalna tu kan. Dan Syekh ni dia kata, saya sengajalah nak test ilmu anak-anak. Biasa dia orang teka-teki gitu kan, dia tanya apa makna perkataan ni, apa makna perkataan ni. Lalu Syekh tu tanya budak ni beberapa perkataan, dia boleh jawab. Kemudian kata Syekh, saya bertanya satu perkataan lagi, ada ayat az-zaniyatu waz-zani, orang berzina perempuan dan berzina lelaki hukumnya mesti direjam sampai mati, ayat hukum kan? Ayat hukum. Lalu Syekh ni tanya budak 9 tahun tu, kamu tak faham apa makna orang berzina? Lalu budak 9 tahun ini senyum. Senyum malu, dia tunduk. Imam tadi kata pada anaknya, jawab je lah, tak apa Syekh tanya tu. Dia mana tak nak lah ya. Imam kata, jawablah kamu, apa yang kamu tahu je, jawab je lah. Kata ulama tadi, dia sangat terkejut apabila si anak 9 tahun ini elaborate, terangkan makna zina macam orang dah kahwin anak 5-6 dah. Dan imam ni terkejut bagaimana anak dia yang berumur 9 tahun boleh terang makna zina sebagaimana orang yang dah lama kahwin terang. Akhirnya dengan begitu malu dia menangis depan syekh ulama tadi, tuan imam ni menangis, anak imam ni. Akhirnya dia dapati bahawa puncanya adalah internet. Puncanya adalah internet. Jadi persoalan tadi, kadang-kadang kita nak cari info yang baik, tiba-tiba terkeluar. Syaitan memang mereka akan cuba untuk rasuk manusia, cuba ganggu manusia. Yahudi mereka adalah penyambung kepada kerja-kerja syaitan. Kerana itu dicadangkan pada ibu bapa di rumah, kalau guna desktop tu guna yang terbuka, guna internet di ruang tamu. Yang guna wifi di rumah tu kena hati-hati. Kadang-kadang anak-anak guna seorang-seorang dalam bilik. Dia kerap kali tertengok. Setengah jam tertengok. Yang setengah jam ni bukan dah ustaz. Tersengaja yang dah jadi. Jadi kena hati-hati. Mak ayah jangan kata, nak buat macam mana ustaz? Kita tak boleh nak kawal, segah pada dia lah. Ramai mak ayah yang bercakap sedemikian. Dia orang dah besar dah, kita segah pada dia orang lah. Kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang IT ni perlu, tetapi how do manage? Macam mana kita nak menguruskan supaya yang kita dapat ini adalah positif. Supaya pisau ini buat potong sayur, buat masak, bukan buat bunuh orang. Kan? Jadi demikianlah, kena hati-hati. Memanglah tadi tu tak berdosa lah. Apa maksud yang tak berdosa? Ni fatwa ni. Kemudian alihkan pandangan, tukar blok ataupun tutup dan sebagainya. Ya. Okey Ustaz, itulah kadang-kadang nak tutup payah Ustaz, pasal nak tengok dia lambat keluar, yang kita nak terlambat keluar Ustaz kan. Jadi nak tutup balik kan, nak buka balik payahlah. Saya cadangkan Ustaz ginilah, bagi mereka yang memang tak mau tengok, memang kekuatan hatinya kuat, ambil seletik je. Ya. Sementara nak tanya keluar kita punya tu, tutup tu. Seletik dia. Okey, kita ambil lagi soalan yang kedua. Puan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Haliza binti Ramli daripada Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Daerah Port Dickson. Okey Ustaz ya. Ya. Bagaimana Ustaz melihat laman yang menyediakan ruang untuk memberi pandangan di dalam internet? Kadang-kadang pandangan yang diberi itu boleh menimbulkan kemarahan kepada orang lain Ustaz. Sekian, terima kasih Ustaz. Allah, terima kasih. Macam dia ada apa ni, ada mirip-mirip pengacara. Bolehlah jadi pengacara nona ke wanita hari ni di TV3 kan. Ada tokoh, ada bakat lah ya. Jadi Ustaz, itulah ceritanya tentang Ustaz. Bila bagi pandangan tu kadang-kadang pandangan kita menyakiti hati orang. Tak ambil ke langsung hati orang dan tidak ada hikmah Ustaz. Silakan Ustaz. Allah Ta'ala menyebut setiap ungkapan yang terkeluar dari mulut, ladaihi raqibun atid. Setiap ungkapan yang terkeluar dari mulut manusia, ada malaikat yang mencatat positif ataupun negatif. Ustaz, tu ungkapan di mulut. Maka penulisan mewakili juga ungkapan-ungkapan tadi.
Dan ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Sangat baik sebenarnya. Sangat baik ruangan-ruangan yang membuka orang bagi pandangan. Sangat baik. Tetapi yang memberi pandangan itu, kadang-kadang orang tak berani nak bagi ruang, dia one way saja. Bila one way tu dia tak berapa berani. Kadang-kadang dia ni mau cerita perkara yang tak berapa benar, dia tak bagi ruang untuk orang bagi pandangan. Sebenarnya sangat baik. Saya tengok kadang-kadang ada Facebook di Halaqah TV9, di Al-Kuliah TV3, rancangan-rancangan dia bagi ruang untuk orang bagi pandangan, dan saya yakin penerbit-penerbit pun selalu tengok dan ambil manfaat. Ambil manfaat mana positif, mana negatif, ini komen-komen daripada viewers, daripada penonton. Ini sangat baik. Yang memberi pandangan itu jagalah akhlak. Jagalah akhlak. Dia tak bagi nama betul pun. Dia pakai nickname je. Bagi nickname dia kutuk yang bukan-bukan. Kita jaga akhlak, bagi, dan sebaiknya kalau nak bagi komen, selain daripada komen, kita bagi juga solution. Bagi juga cadangan. Saya tak setuju begini, saya cadangkan begini. Barulah nampak keikhlasan kita. Mungkin dia merasa senang nak meluahkan perasaan. Ini pun di antara masalah alam maya ni. Jadi tempat untuk meluah perasaan, untuk memfitnah orang, untuk mengutuk, dan fitnah ini berlaku cukup banyak di melalui media IT ini. Sama ada fitnah melalui blog, fitnah melalui web, fitnah melalui Facebook, fitnah melalui artikel-artikel yang disebarkan, ini pun banyak menyakiti orang, mengganggu orang. Jadi ini kena jagalah. Kesimpulannya, apa sahaja yang kita buat pasti akan dicatat oleh malaikat. Walaupun kita selamat, audit hujung tahun, audit selamat. Tapi audit Allah kita tak boleh nak lari. Itulah tuan dan puan-puan, itulah kupasannya tentang etika kita, akhlak kita dalam maya sebenarnya. Kita ambil lagi peluang untuk mereka dari Port Dickson tanyakan soalan. Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Azizah binti Makdum dari Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia daerah Port Dickson. Ya, saya. Saya ingin kekan satu soalan, Ustaz. Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa berkawan biarlah beribu, berkasih biarlah satu. Atas alasan itu, ramailah yang menghabiskan masa berchatting bersama rakan maya di laman-laman sosial. Apa pandangan Ustaz? Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Hajah yang tanya tadi. Memang kadang Ustaz, saya pun terkena ni Ustaz. Kadang-kadang kita Ustaz ramai peminat. Tak, kita malam-malam tengah duduk, orang kata nak check email kan, tiba-tiba datang dia chatting tu. Ustaz tak tidur lagi. 2 pagi dia belum menyapa saya. Mana dia sedang menunggu tu. Siapa yang on kan, dia pun sapa. Ustaz tak tidur lagi. Saya kata, ish, kita nak menjawab dia pula. Waalaikumsalam, dia tidur lagi. Padahal kita nak buat kerja lain kan. Jadi apa pandangan Ustaz tentang berkawan biar 1000 dan sebagainya, silakan. Patutnya Ustaz kena jawab, saya dah tidur ni mengigau. Lupalah. Lepas ni hadiah insya-Allah. Berkenalan di laman maya ni, YM ke, Facebook ke, chatting, ruang-ruang Skype ke dan sebagainya, ada kalanya positif, ada kalanya sampai dapat jodoh, sampai ke pelami, sampai kahwin, dan ada juga yang sampai putus jodoh pun ada, sampai bercerai kerana alam maya ini. Jadi sekali lagi, positif dan negatifnya bergantung kepada diri kita. Berkenalan di ruang IT ni kena berhati-hati. Tidak salah berkenalan. Terus terang saya sebut, macam Ustaz Fauzi sebut tadi, kadang-kadang kita memang hadapi keadaan suasana ini. Bahkan kita boleh manfaatkan untuk berkenalan. Saya ada banyak program yang bermula perkenalan tu orang tegur di Facebook. Ustaz, boleh tak kita nak invite ke jabatan kami, ke office kami, ke kampung kami melalui internet. Kita jadi senang untuk berkenalan. Kita kata, email je lah, senang kan? Supaya tak perlu jak telefon lama-lama. Ada kalanya dimanfaatkan berkenalan itu ke arah yang positif. Ada juga yang sampai menyebabkan perkara negatif. Pada mak-mak, ayah-ayah, tengoklah anak-anak. Kalau anak selalu ceria dalam rumah, anak-anak yang selalu bersembang, selalu bergurau, tiba-tiba 5-6 bulan kebelakangan ni asyik depan internet je. Dia dah kurang bersembang, dia asyik sibuk buat assignment je. Kan? Rupa-rupanya dia jumpa seseorang dalam internet sana. Ini yang kita kena awasi. Lalunya, Assalamualaikum, ASL. ASL.
age, sex, location. Nak berkenalan. Umur berapa, kat mana duduk, laki ke perempuan, FM ke, dia tanya kan. Nak berkenalan. Jadi kalau ke arah yang positif boleh. Kalau orang nak berkenalan nampak soalan-soalan atau pertanyaan-pertanyaan yang mengaruh, itu tanda ada yang negatif. Tapi dia orang ni pandai ayat. Minta maaf saya sebut terang saya kata banyak kes-kes email-email yang sampai pada saya sama di kalangan anak-anak gadis yang tertipu melalui berkenalan di internet ni. Dia tertipu akhirnya masya-Allah sampai peringkat maruahnya pun ternoda. Kenapa? Daripada internet. Yang mengorak berkenalan ni pandai. Awak ni kat office tadi, yang kat pejabat sama pejabat pun ada. You kat office tadi pakai baju warna pink tu handsome lah nampak. Beli kat mana? Dia intro dulu. Pandai. Kan? Awak kalau pakai baju ni pagi cantik. Dia mula-mula chatting dulu. Lepas tu video pula. You belilah kamera, boleh tengok. Mula guna video. Kan? Dan sebagainya. Berkenalan ke arah yang baik tak apa. Tapi masalah yang banyaknya ke arah yang negatif. Dan satu perkara yang Allahu Akbar, buang masa. Buang masa. Ada ibu ayah yang sibuk bekerja, balik ke rumah. Seorang suami balik ke rumah, dah lah tinggal isteri kat rumah. Balik tu sibuk dengan Facebook, dengan internet lagi. Saya kata, bang nak minum? Bang, air ni bang? Je. Isteri dia pun kat sebelah. Bila ni nak cakap dengan aku ni? Ini. Apabila kita tidak terkawal. Anak-anak tunggu. Lalu anak-anak tengok, papa sibuk update Facebook je. Mak pun sibuk Facebook. Anak-anak pun internet lah. Mereka mula meluah perasaan. Mereka mula cari kasih sayang di tempat yang lain. Dan inilah yang membawa perkara-perkara negatif. IT sangat baik untuk dimanfaatkan, untuk berkenalan, untuk dakwah, untuk bisnes. Tapi jangan disalah gunakan. Okey, itulah tuan perempuan. Ingatlah ya, jangan terlalu busy ataupun sibukkan diri kita dengan Facebook. Bapa papa dengan Facebook, mama dengan Facebook, anak-anak kelang kelibut. Apa pun perempuan, kita berehat seketika dan kita tunggu pula ada satu lagi tuan-tuan tentang surat berantai dalam Facebook ataupun internet. Tunggu ya lepas ini. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillah tuan perempuan, bagus anda pada hari ini sebab kita semua ada internet ya, kita ada wifi dan sebagainya. Tuan perempuan, ini adalah satu perkara yang sangat penting. Alangkah baik kepanggil anak-anak dengar sekali. Dan kita tidak buang masa, kita ambil lagi soalan-soalan daripada Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia daerah Port Dickson untuk tanyakan soalan. Silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Noliza binti Abdul Hadi dari LKPI Port Dickson. Ustaz. Ya, silakan. Saya ingin mengajukan soalan. Ada juga yang menjadikan dunia maya bagi menambah sumber pendapatan. Ramai juga mewujudkan perniagaan sendiri di dunia cyber. Bolehkah berniaga cara begini sedangkan produk yang ditawarkan hanyalah melalui gambar yang ditunjukkan dan bukannya melalui terus produk secara nyata? Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Puan Liza yang tanyakan soalan cukup bagus Ustaz. Sebab kalau buka memang ada jual-jual perniagaan dan sebagainya. Kopi lah, kadang-kadang jual tilam pun ada. Jual baju lah. Ada saya lihat tadi, dia kata dia jahit baju Melayu, baju saja RM40 sepasang. Ni RM40 satu baju. Macam-macam lah dia gunakan laman ini untuk tambah pendapatan berniaga. Tapi kadang-kadang Ustaz, lain yang ditengok, lain yang sebenarnya yang realiti. Ini pernah berlaku Ustaz, dia tempah bunga telur melalui internet. Kemudian dah bayar semua online, dah masuk akaun semua, sampailah bunga telur tu kat rumah. Lain Ustaz. Dalam gambar lain, kenapa yang ni lain? Jadi macam mana Ustaz? Adakah itu unsur-unsur macam mana? Silakan. Kehebatan Islam menerima perkembangan manusia. Tetapi prinsip-prinsip yang ada dalam sistem muamalah Islam menjaga penjual dan menjaga customer, pelanggan. Sebab itu dalam Islam ada bab jual beli, ada syarat-syarat sah jual beli yang mesti dipenuhi oleh peniaga dan pembeli. Antaranya menyebabkan jual beli itu tidak sah adanya gharar.
penipuan, unsur-unsur penipuan. Itu jual beli itu tidak dibenarkan dalam Islam. Dan ada juga dipanggil hantar balik barang rosak ni, aib barang. Dipanggil apa? Tapi maknanya lepas kita beli barang, kalau barang itu ada aib, tidak memenuhi spek yang kita minta, maka boleh hantar balik. Dan dalam jual beli Islam ada satu dipanggil bai'us salaf ataupun bai'us salam. Kita membeli dengan tempahan. Balik pada isu di internet ini, memang ini ruang yang diizinkan oleh Islam untuk kita promote barang kita. Kalau ikut kajian berapa ratusan ribu orang yang melayari internet. Jadi itu cara promosi barang yang sangat mudah. Walau bagaimanapun peniaga mestilah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembeli kena cerdik. Jangan senang ditipu. Kalau sebuah syarikat yang promote, tak tahu alamat kat mana pun company. Kita tak kenal pun siapa yang berniaga ni. Jangan kita cepat nak bank in duit je. Kan? Kita kena kenal siapa, ada alamat. Dan sangat baik kalau alamat itu boleh dicek dulu. Betul ke ada showroom, betul ke ada office dia dan berdaftar. Sebelum kita nak masukkan duit, saya tertarik dengan yang terkenal di Malaysia ni, saudara Irfan Khairi telah pergi ke ruang ini dan kongsi pengalamannya yang begitu hebat dengan masyarakat Malaysia, kan? Jadi kena jaga. Islam menjaga bagaimana barang-barang hak pembeli mesti dijaga, penjual tidak rugi. Boleh dimanfaatkan. Di antaranya lagi, apabila gambar itu, kita tunjuk gambar display dalam web-web masing-masing cantik, lengkap. Bila sampai, tidak sebagaimana yang terlihat. Kalau yang jual jubah, jual pakaian, tengok ada jahitan-jahitan yang tak elok, ada benang-benang dan sebagainya. Jual spare part, barang-barang spare part, motor, spoiler ke, apa ni, sport ring ke, apa semua tu, yang tidak betul-betul sempurna bagaimana disiarkan. Ini semua adalah sebab-sebab duit haram. Ittaqullah fi amwalil muslimin. Kepada para peniaga yang cuba berniaga dengan cara tipu melalui internet ini, sebenarnya mungkin dia terselamat di dunia. Tetapi ittaqu da'watal mazlum. Takutilah doa orang yang dizalimi. Kita tipu orang 2-300, 2-3 ribu, mungkin kita dapat duit di dunia. Tetapi di hari akhirat kelak akan dipersoalkan oleh Allah. Doa orang yang dizalimi ini tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada para pengguna, sekali lagi saya nak tekan di sini, jangan mudah tertipu. Jangan mudah kita cepat-cepat nak bayar je. Kadang-kadang buku, e-knowledge sekali kan, buku-buku, dia niaga buku. Ini idea yang baik, buku maya ni. Bayar, kemudian dia hantar file saja. Ini satu bentuk perniagaan yang baik. Buku-buku amalan-amalan tertentu, buku-buku yang baik, tapi kita kena hati-hati dengan siapa yang kita nak masukkan duit itu. Dan satu lagi Ustaz, saya baru teringat, kita juga di Malaysia ni kita ada pihak-pihak yang pihak berkuasa yang boleh kita buat aduan. Kita boleh buat aduan bahawa telah berlaku penipuan. Cuma tadilah pelanggan ni kata, Ustaz saya tak tahu web ni, tak tahu nak alamat mana, siapa pembelinya, nak buat aduan macam mana. Itu maknanya dari awal lagi kita yang silap. Kita yang cepat percaya. Kan? Nak sangat pil ni, pil sihat lah, pil apalah. Cepat je masuk duit, kena tipu. Wallahualam. Okey, Ustaz, itulah yang kata apa? Indah khabar dari rupa sebenarnya. Ada soalan lagi? Silakan kalau ada soalan. Ada? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bangun tak? Saya Hajah Masnah binti Jaini. Dekat sini. Dari Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Daerah Pidi. Ya, ya. Ingin mengungkapkan satu soalan. Ustaz, mata adalah panca indera yang paling terdedah bila berhadapan dengan dunia maya. Bagaimana Ustaz melihat kepentingan akhlak mata dalam perkara ini? Ya, ya. Sekian, terima kasih. Masih aja. Ya, kadang-kadang mata ni tak dapat kontrol, Ustaz. Ada kadang-kadang hak kecil-kecil ujung ternampak tengah. Oh, ya Allah. Ujung-ujung kecil tu. Hak separuh bogel kadang-kadang kan. Adakah kita perlu pakai mata hitam, Ustaz? Macam mana? Sunglass ke? Silakan, Ustaz. Saya selepas ada menyampaikan satu ceramah di satu tempat, selepas tu ada seorang makcik datang. Ustaz, alamat Facebook Ustaz apa? Saya terkejut. Saya kata, makcik ada Facebook? Ada Ustaz? Dia kata, tapi subhanallah kalau makcik tu tengok petang ni pun saya cukup respect apabila makcik tu bagi penjelasan. Why? Sebab apa dia terlibat dengan Facebook? Saya kata, makcik ada akaun Facebook ke? Ada Ustaz. Dia kata, Ustaz, dia kata zaman IT, kita tak boleh nak halang anak-anak sekarang.
kita tak boleh nak halang. Ia seumpama air bah, banjir. Kita tak boleh nak halang. Jadi saya sebagai mak, saya belajarlah juga Facebook ini supaya saya boleh anak saya boleh monitor. Dia bersembang apa, dia share gambar apa dalam internet. Jadi makcik pun belajarlah. Makcik pun ada akaun, cepatlah Ustaz. Apa yang Ustaz punya tu? Saya kata makcik tulis nama penuh saya. Ada gambar orang main bowling pakai plekat. Saya lah tu kan. Memang dia dan kita boleh communicate. Ibu ini dia ambil satu tindakan, dia tidak menolak. Air banjir, air bah, kita tak boleh nak halang dah. Tapi kita kena macam mana nak hadapinya. Kan? Dalam bab IT ni bukan saja mata tapi tangan juga. Mata yang melihat, tangan yang menulis. Ini dua akhlak yang kita kena jaga pada penglihatan dan penulisan yang menyebabkan fitnah. Banyak internet, fitnah orang itu begini, fitnah dalam keluarga, fitnah dalam politik, fitnah dalam ekonomi, fitnah pada kompetitor bisnes, fitnah pada ahli keluarga pun ada, fitnah sesama geng-geng masjid pun ada fitnah. Waliyazubillah. Melalui apa? Melalui Facebook, melalui internet tadi. So, kena jaga akhlak-akhlak ini supaya kita selamat di hari akhirat kelak. Nak halang, nak kata tak boleh, nak kata jangan kat rumah, dia cari kat kawan-kawan. Dia pergi cari kat cyber cafe. Kan? Jadi kena hati-hati. Sebelum ada kala yang meluah perasaan. Yang tulis, dia luah, oh suamiku sudah 3 minggu outstation. Mula orang masuk komen kat bawah. Saya pun, isteri saya baru mati 2 bulan lepas. Macam mana anak-anak, macam mana ni? Ni saya pun kesunyian. Anak-anak semua ke asrama. Ni yang jadi mak-mak dengan ayah-ayah ni. Lama-lama, apabila akhlak tulisan, bacaan dia tidak dijaga, apatah lagi kalau yang share. Ini saya kepada penonton di rumah yang dikasihi sekalian, nak share gambar-gambar dalam Facebook khususnya, haram kita share gambar-gambar yang membuka aurat. Kita share gambar-gambar yang buka aurat. Dan secara di sini saya sebut secara terbuka, saya sangat respect adanya dalam masyarakat kita golongan wanita yang alhamdulillah dia kata, Ustaz, dulu saya tak bertudung, dulu saya tak tutup aurat. Sekarang Allah beri kekuatan, Allah bagi hidayah pada saya mula tutup aurat, saya mula bertudung. Dalam Facebook dia masih share gambar-gambar zaman jahiliyah dulu. Sekali lagi saya ulang, dia dah bertutup aurat, tapi gambar-gambar dia masih share lagi gambar-gambar yang membuka aurat. Masih berdosa. Ini dikira berdosa. Dah nak buat macam mana Ustaz? Yang kita dah upload itu keluarkan balik, simpan untuk simpanan lama. Dan alangkah baiknya kalau kita terus buang. Delete file-file jahiliyah dulu. Kita sekarang nak mulakan hidup baru, yang zaman-zaman jahiliyah dulu kita buang je lah. Alah Ustaz, saya dah buang, tapi kawan yang upload gambar masa kat universiti dulu macam mana? Gambar dengan kawan-kawan yang membuka aurat. Macam mana kadang-kadang gambar dalam hostel pun yang perempuan pakai seluar pendek, dia upload kat Facebook. Saya tak ada Ustaz kawan saya. Maka berbincanglah baik-baik dengan kawan tu. Nasihat pada dia, tolonglah buang gambar-gambar. Sekarang ni, dah macam ni. Jadi segan, kalau you masih share gambar-gambar macam ni, Bagi tahu dengan cara yang baik. Saya dah kahwin sekarang, saya ada anak-anak, you masih upload lagi gambar-gambar ni kesan pada anak-anak saya. Tolonglah buang gambar-gambar ni. Kita share yang okey-okey sahaja, yang menutup aurat. Kadang-kadang kita tak perasan perkara ni. Saya ambil kesempatan ni untuk ingatkan diri saya dan kepada tuan-tuan penonton di rumah dikasihi sekalian. Mak ayah kena ingatkan anak-anak. Makcik tadi dia monitor. Anak dia sembang yang bukan-bukan. Cakap apa tu? Share gambar-gambar yang bukan-bukan ni. Gambar apa ni? Kau pergi ke mana ni? Jadi dia boleh monitor keadaan anak-anak. Terima kasih Ustaz. Itulah kadang-kadang yang tutup aurat pun ada juga pelik-pelik Ustaz. Dia suruh kita add dia tutup aurat Ustaz, tapi mulut muncul macam cium orang. Ya. Sama juga kan? Sama Ustaz kan? Sama juga. Jadi saya nak cadanglah pada anda yang ialah letakkan di frame komputer kita tu, Allah melihat apa yang kamu lihat. Reminder, ingatan untuk kita yang dia tengah chat ini. Apa pun perempuan, kita berehat seketika. Lepas ni kita akan cerita bab surat berantai. Jumpa lagi selepas ini. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman asalli. Alhamdulillah, masih lagi bicara topik kita akhlak dalam maya.
Okey, puan-puan, kita dah sampai ke penghujung. Apa pun puan sempat lagi beberapa soalan. Ustaz, tentang surat berantai tadi ya. Kerap berlaku Ustaz tentang surat berantai ini daripada Syekh Ahmad, penjaga makam Nabi di kota Madinah, yang berpesan bahawa dia mimpi Nabi sekian-sekian cakap kat dia. Hujung tu Ustaz, pesan tu baguslah, pesanan tu bagus. Tutup aurat, jangan terlibat dengan riba. Hujung tu Ustaz dia kata apa? Polis ataupun hendaklah forwardkan kepada 20 orang yang lain. Kalau tidak, kamu kena bala, ditimpa musibah. Hal ni pun takutlah Ustaz, dia pun forward. Dia pun takut forward. Apa hukumnya Ustaz ni? Dalam maya kita, dalam internet kita, dalam website. Silakan Ustaz. Hukumnya haram kita percaya. Kerana ini bercanggah dengan rukun iman yang keenam. Iaitulah beriman kepada qada dan qadar. Sekali lagi saya ulang, haram kita percaya. Mungkin ada yang bertanya di luar sana, Ustaz, saya pernah forward dah. Saya pernah forward SMS, saya pernah dah hantar surat, dah forward internet kat 10 orang, kat 20 orang tadi. Yang lepas-lepas dah tu, astaghfirullah. Kita istighfar. Yang akan datang, kalau datang lagi, jangan percaya. Saya sendiri pernah terima melalui SMS. Saya kata, tahniah lah, untunglah syarikat ni. Syarikat SMS ni. Anda telah kena tipu forward pada pelbagai cara. Pelbagai cara. Sebenarnya bukan saja kalau yang ada kat ujung, sekiranya tak forward kena musibah, maka perkara ini kalau kita percaya, takut terkesan kepada akidah kita. Terkesan kepada akidah. Mengganggu dalam bab beriman pada. Lagi teruk, ada yang berlaku, dia baca, dia percaya tapi dia tak forward. Tiba-tiba berlaku musibah sungguh. Allah, ni sebab tak forward surat tu lah ni. Tengok, dah mula rosak. Dalam Islam, memang ada satu bab, kalau dalam ilmu mustalahul hadis, ilmu bab mustalah hadis, ada bab hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu yang direka oleh manusia. Antara sebabnya nak suruh orang semayang, nak suruh orang hafal Quran, nak suruh orang beribadat, direka hadis. Ada ulama kata hadza min akhbathil asbab. Ini di antara sebab yang paling buruk orang mereka hadis. Kononnya untuk dekatkan orang dengan agama. Jangan kita percaya, terima surat, terima email, terima apa-apa dalam Facebook dan SMS, jangan percaya, delete sahaja. Jangan sekali-kali kita layan pada perkara tersebut. Jangan baca berulang-ulang. Sebab kalau berlaku musibah, nanti kita teringat, oh sebab tu. Tak ada kaitan langsung. Semuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Betul Ustaz. Saya pernah jumpa Ustaz dalam internet lah ya. Dia buka Facebook dan sebagainya, dia kata apa? Seorang isteri yang mencari kutu di kepala suaminya seumpama 70,000 puasa sunat. Allah, masya-Allah. Beruntunglah suami yang banyak kutu. Okey Ustaz. Allahu akbar. Sebagai pengguna Islam Ustaz, apakah pengisian yang boleh Ustaz cadangkan bagi bentuk generasi yang berakhlak mulia, terutama dalam alam maya? Silakan Ustaz. Sebenarnya alam maya ni sangat besar ruangnya untuk kita menyebarkan dakwah, menyebarkan ilmu. Bayangkan kita tulis di rumah kita, seluruh dunia orang boleh akses. Orang boleh manfaatkan ilmu, tapi kita jagalah disiplin ilmu. Kalau hadis kita sebut yang benar-benar daripada yang berautoriti. Kalau ayat Quran kita sebut, kita bawalah makna-makna yang sebenar. Kalau nak nakal, nak ambil kata-kata para ulama, ambillah daripada rujukan yang benar. Saya kagum kalau dalam dunia laman web ni, saya kagum dengan Al-Fadhil Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Dalam laman web dia zaharuddin.net, subhanallah, ilmu dimanfaatkan ke seluruh dunia. Dan manusia, ialah manusia ni tidak dinafikan, ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi ruang kita boleh guna, kita guna. Kalau dalam YouTube tu saya kagum dengan seorang ustaz, nama dia Ustaz Azhar Idrus. Dia dalam YouTube cukup banyak ceramah-ceramah, dia kongsi ilmu dengan masyarakat. YouTube. Saya pergi Singapura pun, orang Singapura tanya, Ustaz Azhar ni macam mana? Tengok YouTube je, saya kata jealous betul aku. Aku masuk TV ni tak seglamour ustaz tu. Sebab apa? Dimanfaatkan internet, saya bawa ilmu ke seluruh dunia. Saya pergi ke Dubai, ada satu kursus, pun orang tanya. Kerana apa? Kerana tengok di YouTube ini. Jadi manfaatkan. Siapa-siapa yang ada kepakaran. Di luar sana ramai. Orang yang boleh tolong admin. Orang yang dia pakai, dia pandai boleh nak upload. Dia boleh masukkan latar belakang suara, lagu, suasana-suasana. Dia boleh tolong touch up lagi supaya menarik. Sama ada laman web ataupun YouTube dan sebagainya, pahala yang berpanjangan.
Kita mati dah pun perkara itu masih boleh diakses. Saya subhanallah, alhamdulillah lah sekarang ni kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita tak tahu. Kita tarik saja dalam bahasa Arab. Isu-isu perkara apa-apa pun tulis dalam bahasa Arab di YouTube. Ada syekh-syekh Arab yang terang perkara-perkara tersebut. Yang berautoriti lah. Kita dapat manfaatkan. Bahkan selalunya kalau ada program hari ni pun, saya tulis seminggu sebelum, tulis kat Facebook. Mana-mana sahabat ada persoalan, ada perkongsian masalah, ada idea, jom kita share. Saya pun kemukalah kat sini. Jadi yang saya sebut ini ada sebahagiannya yang kawan-kawan di Facebook share. Jadi mereka pun insya-Allah akan dapat pahala sama. Bagaimana kita memanfaatkan IT untuk manfaat Islam dan sebagai bekalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam. Ya, okey. Okey, kita buat kesimpulan Ustaz seminit, silakan. Para ibu bapa, saya nak tekan lagi di sini, tolong kita awasi penggunaan ini khususnya di kalangan anak-anak. Kalau boleh teman sekali sebelah tu. Ya, teman sekali sebelah. Mak pun bukan anak saja mak kena teman, bapak pun mak kena teman kat sebelah. Kan? Teman sekali supaya tidak pergi kepada negatif tadi, supaya kita manfaatkan. Kalau tengok tak baik, tarik telinga senang jangan. Gitu Ustaz. Ya, okey, terima kasih Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham, Tuan Padang, pendakwah kita pada petang ini yang menjadi panelis Al-Kuliah. Terima kasih banyak Ustaz tentang akhlak dalam maya. Apa pun perempuan, ya, kita akan jumpa pada minggu hadapan. Tajuk yang lain itu asal buruk jadi baik. Asal buruk kan, kemudian jadi baik. Bersama dengan Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir daripada UIA Universiti Islam Antarabangsa. Terima kasih kepada Tempoyak. Ya, tempoyak betul. Samalah Ustaz ya, budu dan sebagainya. Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia, Port Dickson, terima kasih banyak-banyak ya, dan kepada anda semua, insya-Allah terima kasih. Kita jumpa lagi dan di hatiku, terima kasih ya, menaja hadiah untuk penonton dan Orlando Catering. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia